Subtopik 5.4 Langkah Pembentukan Malaysia. Usul pembentukan Malaysia dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961 dan mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. Pelbagai cara dilakukan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Antaranya termasuklah mengadakan lawatan ke negeri yang terlibat, penubuhan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM, referendum Singapura, rundingan London, Suruhanjaya Cobalt dan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan JAK. Dalam siri lawatan, pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Lawatan ini untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Kemudian, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu. Pada bulan Ogos 1962, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga anak Barieng, Donald Stephens dan Datuk Mustafa Dato' Harun mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Pada November 1962, lawatan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Sarawak dan Sabah. Lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Lawatan ini menunjukkan terdapat kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Seterusnya, Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM, Malaysia Solidarity Consultative Committee MSCC atau dikenali sebagai Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1961. Mesyuarat JSKM diadakan sebanyak 4 kali, iaitu di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Tujuan penubuhan JSKM pertama ialah meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Kedua, menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Ketiga, mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Keempat, menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia. Dan kelima, memupuk aktiviti penghebaan dan mempercepat pembentukan Malaysia. Aktiviti penghebahan seperti mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu, referendum Singapura. Rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura yang diadakan pada bulan Ogos 1962 hingga bulan September 1962 menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Satu referendum diadakan di Singapura pada awal bulan September 1962 menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Keputusan referendum mendapati rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Rundingan London. Pada bulan November 1961, rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Kedua-dua kerajaan bersetuju agar ditubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Suruhanjaya Cobalt.
Suruhanjaya ini dibentuk secara rasmi pada bulan Januari 1962. Suruhanjaya Cobalt mengandungi wakil yang dilantik oleh Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Lord Cobalt dilantik menjadi pengerusi. Ahli-ahli terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Watherson, Muhammad Ghazali Shafi dan Wong Po Ni. Suruhanjaya ini melawat 35 pusat lawatan, di mana 20 pusat lawatan ialah di Sarawak dan 15 pusat lawatan di Sabah. Menjelang bulan Jun 1962, Suruhanjaya Cobalt menyerahkan laporan kepada Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Antara laporan tersebut termasuklah menyatakan 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia, mengesyorkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dijadikan asas Perlembagaan Persekutuan yang baharu dan mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipindah atau dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Akhir sekali ialah pembentukan jawatan kuasa antara Kerajaan JAK. Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu mengumumkan penubuhan Intergovernmental Committee atau dikenali sebagai jawatan kuasa antara Kerajaan JAK pada bulan Ogos 1962. Jawatan kuasa ini diwakili oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Penubuhan JAK bertujuan menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, Menteri Tanah Jajahan. Timbalan pengerusi ialah Tun Abdul Razak Hussein, Wakil Sarawak ialah Ketua Setiausaha, Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga Anak Barieng, Pengarah Montegrai, Ling Beng Siu dan Chia Chin Sin. Wakil Sabah terdiri daripada Ketua Setiausaha, Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Mustafa Datuk Harun, Donald Stephens dan Ku Siak Chiu. JAK mempunyai 5 jawatan kuasa kecil, iaitu Perlembagaan, Kewangan, Perkhidmatan Awam, Perundangan dan Kehakiman serta Organisasi Jabatan. Jawatan kuasa ini telah mengadakan mesyuarat pertama di Jesselton yang kini dikenali sebagai Kota Kinabalu Sabah pada 30 Ogos 1962. Mesyuarat terakhir diadakan di Kuala Lumpur pada 18 sehingga 20 September 1962. Jawatan kuasa ini mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah yang perlu dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan untuk menjamin hak serta kepentingan rakyat Sarawak dan Sabah. Antara perkara yang menjadi teras utama dalam perlembagaan termasuklah Islam ialah agama Persekutuan Malaysia tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. Seterusnya, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah. Sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah kekal di bawah kawalan Kerajaan Negeri sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Selain itu, dalam Parlimen Malaysia, sebanyak 24 kerusi hendaklah diperuntukkan kepada Sarawak.
16 kerusi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura. Akhir sekali, kuasa imigresen terletak di bawah Kerajaan Persekutuan, tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen.